الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, pada pagi ini insyaAllah kita menyambung kembali kuliah kita tentang solat berjemaah. 2 bulan kita tinggal, 3 bulan. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita dapat sama-sama kita mengambil apa yang dapat kita saya bentangkan pada tuan-tuan sebagai peringatan, sebagai tazkirah kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan bagaimana untuk kita dapat melaksanakan solat berjemaah dengan lebih sempurna insyaAllah. Dan juga kita harapkan solat berjemaah kita ini mendapat perhatian dan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini apa yang saya nak bawa pada tuan-tuan ialah tentang adab-adab dalam solat berjemaah. Ya, adab-adab dalam solat berjemaah. Jadi rupanya dalam kita melaksanakan solat berjemaah ni ada adab juga. Ya, ada adab juga. Jadi bukan kata datang solat berjemaah macam tu je boleh. Ya, memang sah sembahyang kita, tetapi kena ada adab juga. Ya, kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala kena ada adab juga. Macam mana kita nak menghadap raja, nak menghadap sultan, tentu sebelum itu pun kena ada adab juga. Ya, nak ambil tauliah, nak ambil watikah apa, tuan-tuan kalau pakai baju hitam kan, baju Melayu hitam, ya bersamping, ya, semua macam tu, sama seragam. Itu adab kita. Ya, tetapi kenapa kita ambil perhatian sesama makhluk, sedangkan dengan Allah Subhanahu wa taala raja sekalian alam, patutnya lebih kita mengambil perhatian tentang adab kita nak menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jarang, ya, kita ambil sambil lewa saja. Kita janji kita datang sini tutup aurat dah. Ya, tu. Jadi kalau boleh kita kena balance tuan-tuan, ya, di antara dunia dan juga akhirat. Ya, kalau kita boleh jaga adab kita sesama makhluk, kita juga kita kena jaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau boleh datang masjid pakai jubah ke, kan, itu lagi kemas. Ni datang masjid pakai baju t-shirt, nanti tak berapa kemas lah, tak berapa kita ni. Ya, cuba tuan-tuan menghadap sultan tengok pakai baju t-shirt macam mana. Ya, tak kena halau. Ya, jadi adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala macam tu. Ya, datang sembahyang adab kita di Malaysia macam itulah. Ya, jubah tu pakaian eloklah tu. Walaupun orang kata jubah ni orang bukan Islam pun zaman jahiliah pakai jubah juga kan. Tetapi jubah kita ni jubah untuk kita melaksanakan ibadah, pakaian sunnah, ittiba, ikut pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai jubah. Ya, begitu juga dengan serban. Walaupun setengah orang kata tidak sunnah, tetapi kita tengok Nabi pakai serban tak? Pakai. Banyak hadis-hadis menyebut Nabi pakai serban. Ittiba, ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala tuan-tuan. Ya. Di masjid kita ni boleh kira hanya pakai serban tuan-tuan, tapi silap hari ini saya pun tak pakai serban. Ya. Baik, adab-adab dalam solat berjamaah.
Pertama, adab sebelum solat berjemaah. Sebelum nak pergi solat berjemaah tu dah ada dah. Sebelum nak tunaikan solat berjemaah ada adabnya. Yang kedua, adab dalam bacaan. Bila kita dah mula start sembahyang, ada dalam bacaan kita tu kena ada adab juga. Ya, pertama dalam masalah rukun. Yang ketiga, adab dalam mengerjakan ataupun melaksanakan rukun-rukun sembahyang tadi. Ya. Jadi ada 3 yang kita boleh dibahagikan adab-adab dalam kita menunaikan solat berjamaah, bermula daripada sebelum mula start solat hinggalah dalam keadaan kita solat, dan juga adab dalam mengerjakan rukun-rukun. Dan satu lagi saya ingat tertinggal, adab selepas salam. Ada satu lagi, lepas pada salam tu macam mana. Semua ni diletakkan ulama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia susun ni lah. Adab sebelum solat berjemaah. Yang pertama, imam hendaklah disukai oleh makmum dan lebih alim. Kalau imam tu makmum pun tak suka, benci tengok, baik tak payah jadi imam. Ya, tu. Jadi adabnya macam tu. Jadi bila jadi imam, walaupun dah 10 tahun, 20 tahun jadi imam, tiba-tiba orang dah tak suka dah. Saya kena bunuh dah. Kalau tak suka saya kena bunuh dah. Sebab apa? Makmum dah tak suka lagi dah. Contoh kan. Jadi kalau kita teruskan juga, bermakna kita tidak ada adab dalam menunaikan solat. Bukan di masjid saja, sama juga di rumah pun, ataupun pergi ke mana-mana pun, berombongan 5 orang contohnya kan, nak sembahyang berjemaah, tiba-tiba kita dah tahu dah ni memang bacaan dia hancur dah, kita katakan, tapi dia nak jadi juga jadi imam. Orang tak suka, dia pun tahu orang tak suka, dia nak juga jadi imam. Itu tidak ada adab dalam melaksanakan solat berjemaah. Dan lebih alim. Jadi imam ni dia kata, nanti dia suruh, apabila diberi pilih untuk menjadi imam atau muazzin, maka pilihlah menjadi imam, kerana menurut jumhur ulama menjadi imam itu adalah lebih afdal daripada muazzin. Dan makruh seseorang itu menjadi imam dan muazzin pada solat yang sama. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini masalah sekiranya orang suruh orang nanti, kamu nak jadi imam ke nak jadi Bilal, maka katanya elok kita ambil menjadi imam. Tetapi imamnya kalau sengaja kita yang nanti diri kita nak jadi imam, itu tidak akal. Sebab tu memohon nak jadi imam ni sebenarnya tak apa elok, kecuali tidak ada orang yang pandai contohnya akan jadi imam, tak apa jadi imam. Tengok dalam yang anak Talibin ada sebut jadi imam ni tak elok kalau kita yang mohon, kita nak menonjolkan diri untuk kita nak jadi imam, itu tak apa elok. Tetapi muazzin disuruh berebut pun tak apa. Muazzin berebut pun, kalau boleh undi-undilah sebab dia azan. Itu ada masalah azan. Jadi kita apabila dipilih-pilih dipilih untuk menjadi imam ke atau muazzin, maka pilihlah menjadi imam sekiranya kita ada kelayakan yang mampu untuk membawa masyarakat ataupun makmum kita. Itu menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama menjadi imam itu lebih afdal daripada muazzin. Sekiranya diberi pilih, tuan-tuan artinya silap faham. Sekiranya diberi pilih, sama ada kamu jadi imam, kita lantik. Nak pilih nak jadi imam kan, nak jadi muazzin, maka pilihlah muazzin. Sekiranya dipilihlah jadi imam, sekiranya ada kelayakan yang munasabah untuk menjadi imam. Kalau tak ada, tak payahlah. Dan makruh seseorang itu menjadi imam dan muazzin pada solat yang sama. Dialah imam, dialah Bilal, dialah khatib qamat, dia pun juga, itu makruh. Makruh saja, bukan kata tak sah, haram saja, tuan-tuan makruh. Yang seelok-eloknya biarlah imam tu orang lain, muazzin tu pun orang lain. Jangan dia bolak semua pahala petang-petangnya, imam pun banyak pahala, Bilal pun banyak pahala, dia ambil dua-dua semua. Jadi makruh katanya seorang yang menjadi imam dan muazzin pada solatnya yang sama. Itu makruh.
Baik, seterusnya adab sebelum menunaikan solat berjemaah juga ialah ikhlas menjadi imam di samping melaksanakan amanah Allah pada taharah dan segala syarat sah solat. Ya, pertama ikhlaslah ya. Kalau imamnya bergaji tak ikhlas, kita ikhlas tuan-tuan. Ya, imam bergaji kan ikhlas tak ikhlas. Ya. Ikhlas kata ikhlas. Ikhlas ya. Masya-Allah ikhlas. Ya. Gaji itu buat lain kan. Ikhlas itu buat lain. Tidak semestinya orang terima gaji itu tidak ikhlas. Ya. Ya. Tidak semestinya orang terima gaji itu tidak ikhlas. Kalau macam tu banyaklah guru-guru pun tak ada, guru-guru pun bergaji juga. Ya, tuan-tuan kerja pun makan gaji juga kan. Adakah tidak ikhlas? Tak, ikhlas juga. Ya, sebab ikhlas itu sifat yang ada dalam hati kita. Bukan boleh nampak mata kepala. Kita tak boleh nilai waktu tak ikhlas, tak boleh. Belum tepat lagi. Sebab itu dalam Islam ada satu husnuzan, baik sangka terhadap orang lain. Jangan silap sekejap, dia ni ada udang sebalik ni, ada udang sebalik ni je. Ya. Kita tak tahu itu ikhlas itu ada satu sifat hati yang kita tak boleh nak baca kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya. Jadi jangan mudah kata-kata itu nak gaji ya. Memang kita nak gaji juga. Orang mengajar memang nak duit untuk sarahi saya hidup. Itu satu kewajiban. Nak tak nak dia terpaksa kena cari duit untuk sara keluarga dia. Itu satu kewajiban yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atau kena ada. Jadi bukan masalah ikhlas tak ikhlas. Ya, tak semestinya orang makan gaji ini tidak ikhlas. Ya, tidak. Itu masalah bab yang berlainan. Yang makan gaji itu kerana dia nak mencari nafkah, satu kewajiban. Kalau dia tak cari nafkah, dosa pula dia. Ya, mengabaikan tanggungjawab dia terhadap keluarga dia. Ya. Baik. Jadi ikhlas menjadi imam melaksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala pada taharah dan segala syarat sah. Artinya satu ikhlas, yang kedua dikena melaksanakan taharah dan syarat sah itu sempurna. Ya. Taharah ni dan segala syarat sah ni termasuk taharah ni termasuk ke dalam syarat sah solat. Artinya orang yang tidak sah taharah dia, tak sah bersuci dia, maka tidak sah sembahyang dia. Atau kita belajar dulu dalam ya matalah Radain dulu di atas. Ya, artinya taharah bersuci ini adalah salah satu daripada syarat sah sembahyang. Artinya kena jaga betul lah. Dari segi wuduk dia kena sempurna. Ya, basuh muka dia kena sempurna. Tangan dia mesti lebihkan daripada siku. Celah-celah jari kena selati. Ya, kena sempurna dalam melaksanakan taharah. Ya, atau dan segala syarat-syarat sah yang lain. Ya. Apa dia? Kena menutup aurat, kena jaga. Ya, jangan pergi sembahyang pakai kain terbelah kan. Ya, jadi kena jaga segala taharah dan juga segala syarat sah sembahyang kena jaga. Ya, segi menutup auratnya, jangan ada najisnya. Ya, suci tempat sujudnya, tempat sembahyang kita kena suci. Ya, itu kena jaga. Itu salah satu daripada menjaga taharah kita dan juga menjaga segala syarat-syarat sah sembahyang. Itu salah satu daripada adab untuk kita menunaikan solat berjemaah. Ya. Maka jika ia teringat ketika sedang solat bahawa ia berhadas atau berlaku sesuatu yang membatalkan solatnya, janganlah ia malu untuk membatalkan solatnya, dan hendaklah ia keluar dari solat serta melantik pengganti dari kalangan mereka yang hampir dengan dia. Ini imam lah. Kadang-kadang imam ni dia nak jaga standard dia. Ya, tengah-tengah sembahyang terkentut, terkentut ni kalau batal ni dia cek pula kan. Terus je lah. Jaga. Ya, tanggunglah dosa imam tanggunglah dosa dia. Makmum ikut dia. Ya. Kalau makmum dengar seperti imam berkentut, dia ikut juga, batal makmumnya imam. Ya. Kalau makmum di sana dia tak tahu imam batal, tak apa. Tapi yang depan ni batal. Kalau dia dengar imam kentut contohnya kan, imam terus juga, dia tahu dah yakin imam kentut ni, dia ikut juga imam, batal sembahyang dia. Ya. Supaya juga kita kata imam tercicak nampak di kaki tumit dia. Duduk tahiyat nampak tercicak. 5-6 orang ni tahu. Yang sembahyang depan ni nampak tercicak kat kaki imam. Lepas sembahyang dia terus juga. Yang 5 orang yang nampak ni tadi batal sembahyang dia.
Tapi yang sana tu, yang belakang yang tak nampak ni, tak batal sebenarnya. Ya. Imam, kalau dia beritahu imam, makmum dengan imam ni kena sembahyang lain. Ya. Imam pun kena beritahu, dia bila makmum beritahu, imam tahu dah ada tai cecak, maka imam dengan makmum kena sembahyang. Kecuali yang tak tahu tu tak apa. Ya. Ya. Apa dia? Subhanallah aja kita. Subhanallah aja. Paham-paham lah imam. Ya. Memang tak tahu. Ya. Jangan ditolak pula imam ni. Ya, tolak imam. Jangan tolak imam, gaduh nanti imam. Ya, ada. Jadi imam ni kena faham lah ya. Kena faham lah. Jadi apabila dia berhadas, dia kena keluar. So ini pernah berlaku kepada Rasulullah SAW sendiri ketika sedang solat. Tiba-tiba baginda teringat, baginda belum lagi mengangkat hadas janabah. Lalu baginda melantik seorang sebagai penggantinya. Kemudian baginda pergi mandi wajib dan datang semula melakukan solat. Nabi pun pernah juga lupa tuan-tuan ya. Dan nak sembahyang baru teringat, kata tak mandi lagi. Jadi Nabi pun keluar, lantik, suruh orang lain naik dan Nabi pun keluar. Ini ketika sembahyang. Tapi Nabi pergi mandi, Nabi datang balik ke masjid. Kita kalau balik rumah tak datang lah ya. Nabi lepas Nabi mandi, Nabi datang balik ke masjid, solat berjemaah balik. Kita balik satu round lagi, itu masalah. Baik, yang keempat, sebelum takbiratul ihram, sunat bagi imam memastikan saf telah sempurna. Ini salah satu adab juga. Ya. Sebelum nak takbiratul ihram, imam jangan terus je ikut je. Macam mana imam makmum duduk, lantak pi dah. Ya, itu tak boleh. Jadi imam kena tengok dulu kiri kanan, ya, pastikan saf telah sempurna. Sunat bagi imam tidak takbiratul ihram kecuali setelah selesai iqamah dan lurus saf-saf makmum dia. Lepas qamat, barulah ya imam nak takbiratul ihram. Pastikan saf, artinya imam kena tanggungjawablah terhadap makmum dia ke belakang tu. Ya. Sunat bagi imam memperingatkan makmum agar meluruskan saf serta memenuhkan ruang kosong dalam saf. Samakan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, ya, kena samakan. Bahu kena rapat, ya. Artinya kaki kena samakan, tumit kena samakan, ya. Dijaga daripada tumit tuan-tuan, bukan daripada hujung kaki. Kalau ibu hujung jari yang sama, jadi tak sama tuan-tuan, pasti tak sama ni. Sebab tu dia nak samakan saf, ialah kena samakan tu tumit, baru sama. Ya, kalau tuan-tuan samakan hujung jari, jadi bengkang-bengkok, saf tak sama. Ya, jadi dinilai lurus saf itu ialah dengan lurusnya tu tumit, samakan tu tumit, baru saf tu jadi teratur. Jadi kerana dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fi sufufikum wa tarasu fa inni arakum min wara'i zahri zada syuja' wal Hasan qala Anas falaqad ra'aitu ahadana yulsiqu mankibahi, ya, yulsiqu mankibahu wa biman kibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi falau zahabtu af'alu hadzal yawm la nafara ahadukum ka'annahu baghlun syumuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia berbanyak berbagai hadis tuan-tuan ya. Mungkin terjemahan ini yang lain ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah luruskan saf-saf kamu dengan teratur dan rapi. Kerana bahwasanya aku melihat kamu dari belakangku, kata Nabi. Anas berkata, maka sesungguhnya aku melihat salah seorang kami merapatkan bahunya dengan bahunya sahabat dan merapatkan bahunya dengan bahu sahabatnya dan kakinya dengan kaki sahabatnya. Ya, artinya Nabi arahkan supaya ya kita para sahabat ratakan, samakan saf.
Walaupun kamu duduk belakang aku, kata Nabi, aku nampak kamu dari belakang. Ya, jadi ini arahan perintah supaya kita meluruskan saf kita sebelum kita menunaikan solat berjamaah. Ini salah satu adab. Jadi adab kita kena luruskan saf kita dulu sebelum kita menunaikan solat. Bukan sembang dulu, salam dulu, tak ada. Betulkan saf kita. Kita time itulah time nak luruskan saf itulah kita nak bersalam dengan orang lah, kan. Sibuk nak bersalam. Sudah datang lama dah, tak bersalam-salam. Nak sembahyang tu baru nak bersalam. Itu masalah kita. Dan lama dah datang, salam dulu seorang, salam, tunggu dalam kat tengah-tengah, barulah sibuk nak bersalam. Bukan kira nak saf, ya. Kosong banyak, kat tepi ujung sana kosong, tak pergi, dan kat tengah juga tepi kawannya, ya. Inilah orang kita, tuan-tuan, ya. Jadi kena perbaiki. Dia lebih utamakan kawan daripada nak luruskan saf, nak menghadap kiblat, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, sunat bagi imam memperingatkan makmum dengan katanya la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, ya. Artinya jangan berselisih, artinya jangan bengkak-bengkok pada saf-saf, karena itu boleh menyebabkan hati-hati kamu berselisih. Ini tuan-tuan ada falsafah dalam melaksanakan ibadah solat berjamaah. Bukan suruh berjamaah saya saja ada falsafah, hikmah di sebalik perintah solat berjamaah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah berselisih bengkak-bengkok pada saf-saf, kerana itu boleh menyebabkan hati-hati kamu berselisih juga, tak boleh sepahaman, ya. Rambut sama hitam lah, ya. Daripada sama hitam hinggalah sama putih, masih juga, ya, hati tak boleh bersatu juga, ya. Hati ada A ada B. Sabda sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu saffa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa mankibana wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqulu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal, ya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela saf dari satu sudut kepada sudut yang lain. Nabi masuk, ya. Sebelum menunaikan solat tu, Nabi cek dulu barisan saf tu. Baginda menyapu dada dan bahu kami, ya. Tolak sikit bahu ni, yang mana tak sama, tolak belakang sikit bagi sama, dan betulkan bahu supaya sama, ya. Sambil bersabda, jangan berselisih pada saf-saf, kerana itu boleh menyebabkan hati-hati kamu berselisih. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Artinya tuan-tuan, solat berjamaah ini amat penting. Sebab itu Nabi tekankan solat berjamaah agar hati kita boleh bersatu. Ya, ini pentingnya solat berjamaah. Tapi kita dah rosak dah sekarang. Solat berjamaah berapa orang yang datang? Ya, tu. Kami cek kita pun separuh tak sampai, tuan-tuan. Kalau tengok karya masjid Mujahidin ini berapa ramai, tengok dalam banjian, ya, beratus tuan-tuan yang datang masjid, separuh pun tak sampai, ya. Daripada hadis di atas dapat kita fahami bahawa solat berjamaah mempunyai falsafah dan hikmah yang banyak, serta perlu kita ambil pengajaran daripadanya, bukan sekadar kita menunaikan solat berjamaah semata-mata. Ya, di antara hikmah dia ialah hubungan silaturahim ada. Sebab itu Nabi kata jangan ada bengkak-bengkok tadi, nak suruh ada ukhuwah, kasih sayang di antara manusia, di antara kita jemaah. Ya, jangan ada hati busuk, ada hasad dengki, jangan ada. Ini tarbiyah daripada solat berjemaah. Ya, tapi kita tak ambil peduli yang ini. Yang keduanya ialah ada ta'awun, artinya bertolong-tolongan, ya, bertolong-tolongan dalam menunaikan salat berjamaah, ada hubungan dia. Artinya kita boleh terjemahkan dalam luar sembahyang kita, ya, ada mendidik kita hubungan kita sesama manusia di luar sembahyang. Jadi salat berjamaah ni kesan dia membawa kepada luar sembahyang. Artinya tuan-tuan ada dua. Satu, solat itu sendiri boleh mencegah kita daripada perkara yang buruk. Bila melakukan secara berjamaah, ada satu hubungan ukhuwah kita, dan juga ada ta'awun, tolong menolong.
di antara satu sama lain. Jadi kalau kita buat sembahyang dan juga berjamaah akan menguatkan lagi hubungan silaturahim di kalangan kita, ya. Tetapi bila datang masjid, yang datang pun datang tak punya nak, hati pun masih lagi ada dengki-dengki tuan-tuan, ya. Kalau tak percaya tuan-tuan boleh ronda lah. Pusing satu A B C pusing, ya. Mesti ada orang ni cerita orang ni, orang ni cerita orang ni, ya. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Ya, kalau ikut Imam Ghazali, ya, puncanya satu saja. Ada something, ada masalah dekat solat kita. Ya, ada masalah dekat solat kita. Ada gangguan, ada penyakit dekat solat kita. Jadi solat kita itu bila kita lakukan, dia tak menjadi antivirus yang kuat untuk mencegah kemungkaran. Ya, bahkan membawa kita jauh lagi daripada Allah Taala. Itu Imam Ghazali sebut, ya. Artinya sembahyang kita tadi bukannya mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi menjauhkan kita daripada Allah lagi, ya. Sebab kalau sembahyang kita diterima, dia boleh mencegah daripada kemungkaran, ya. Tapi dalam sembahyang dalam masjid lagi, dah orang cerita orang ni, kalau cerita yang baik okey, tapi cerita yang tak baik. Jadi kalau boleh kita tutuplah mulut daripada membicarakan perkara-perkara yang tak elok tentang sahabat-sahabat kita. Ya, banyak lagi cerita-cerita yang elok yang boleh kita cerita di masjid, lebih bagi di masjid, ya, untuk cerita yang lebih baik, lebih elok daripada kita cerita yang tak baik. Kita takut, ya, alasan kita nak ambil pengajaran, tetapi yang banyaknya ialah untuk mengupat saja, menyindirkan kawan, kesiankan kawan. Jadi itu satu sifat yang tidak baik, tuan-tuan, ya. Banyak lagi perkara-perkara yang baik yang boleh kita bincangkan, ya, perkara-perkara ilmiah yang kita boleh bincangkan. Sesama tuan-tuan boleh bincang tentang fiqh, ya, ambil satu kitab fiqh, bincang, ambil satu, tak faham tanya ustaz, ya. Macam mana yang dilakukan oleh Haji Samsir dengan Said, ya, dah berapa tahun dia bahasa Arab dia hidup sampai sekarang, tuan-tuan, ya. Tak ada lagi yang kekal macam tu. Masjid kita istiqamah dua orang, ya, tu. Jadi ada tu jadi baik. Ini daripada kita bersembang dalam masjid, rupak-rupak, ya. Dosa dapat, pahala sikit je. Pahala sembahyang tadi, sembahyangnya. Yang banyaknya cerita yang bukan-bukan, ya. Jadi kita kena ubahlah, kita hidupkan masjid kita dengan amalan-amalan yang berfaedah lah, bermanfaat, tuan-tuan. Baca Quran, zikir, ya. Baik. Yang kelima, adab dalam sebelum kita menaikkan solat berjamaah ialah sunat bagi imam menyaringkan suara ketika takbiratul ihram. Masuk dah. Jadi ketika takbiratul ihram dan semua takbir yang lain kena kuatkan suara. Okay. Jadi imam kena tahu juga lah, kena suara tu. Jangan disembahyang seorang, Allah Akbar, kita sembahyang seorang, ya. Jadi imam pun habis ceramah, ya. Sebab tu, ya, sekarang dah ada sistem mikrofon, dah ada, slow pun jadi kuatlah, ya. Tambah suara saya letak bawah ni, dia jadi anak tekak ni jadi kuat pegau, tuan-tuan. Jadi saya pun letak belah sini, sekali bila sujud dia pengau, ya. Jadi sunat kita kuatkan, angkatkan suara kita ketika takbiratul ihram dan semua takbir-takbir intiqalat yang lain kena kuatkan supaya makmum dapat mendengar perpindahan daripada satu rukun kepada satu rukun, ya. Baik, itu adab dalam sebelum kita mulai solat. Baik, adab-adab dalam bacaan, ya. Adab-adab dalam bacaan dia banyak, tuan-tuan, ni sampai saya ambil sikit saja, ya. Pertama, sunat bagi imam memperlahankan bacaan doa iftitah, ya. Kalau dia baca surah, baca kuat, bacalah, ya. Sebagai surah, tapi sebenarnya ramai-ramai jangan baca kuat-kuat. Sunat bagi imam memperlahankan bacaan doa iftitah dia, ya. Allahu Akbar kabira tu, ya. Baca perlahan, sunat. Kalau dibaca kuat, batal tak? Tak batal, tuan-tuan. Sebab sunat baca perlahan. Dan sunat bagi imam menjaharkan bacaan iftitah Fatihah bagi solat subuh, Jumaat dan 2 rakaat pertama pada solat maghrib dan isyak. Begitu juga ketika solat bersendirian. Kena kuatkan 2 rakaat yang pertama, ya. 2 rakaat pertama pada solat subuh, subuh memang kita baca ni kan. Subuh dengan Jumaat ni memang baca kuatlah. Iaitu rakaat pertama pada 2 rakaat pertama pada solat maghrib dan juga solat isyak. Kalau baca perlahan boleh tak? Boleh, tuan-tuan, ya. Boleh baca perlahan, ya. Tidak batal sembahyang kita. Cuma sunat saja kita baca
kuat baca jahar dalam sembahyang subuh, Jumaat, dan 2 rakaat pada salat maghrib dan isya tadi, ya. Yang ketiga, sunat bagi imam, makmum dan orang salat bersendirian menyarikan bacaan amin, ya. Sunat bagi imam, makmum dan orang salat bersendirian membaca amin. Bila habis baca Fatihah kena baca amin, tuan-tuan. Sunat bagi makmum mengucap amin serentak dengan amin imam. Jangan terdahulu dan jangan kemudian. Ya, ini masalah, tuan-tuan, ya. Saya nak tegur sikit lah, ya. Tapi sekarang dah kurang sikit, dulu lagi lah. Kita baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baru nak tarik nafas, dia amin dah. Imam pun kejar juga amin, tak sempat nafas tu. Sampai cukup je itu. Nak kejar makmum baca amin tadi supaya kita dapat sama. Imam pula kena kejar makmum untuk sama dengan makmum. Sepatutnya makmum kena tunggu imam dulu. Ya. Ini terjadi, tuan-tuan. Kadang-kadang sedak imam. Tak sempat nak tarik nafas lagi dah imam amin dah. Ya, itu kena jaga. Jadi yang lain tak ada, sangat kat depan ni yang cepat sangat ni. Kan? Dia cepat dulu. Tapi sekarang dah kurang dah. Ya, sana sekarang dah kurang dah. Dulu memang kita baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin dia amin. Kita baru nak tarik lepas. Ya, tu. Jadi kena serentak, tuan-tuan. Biar bagi pecah dulu imam dulu, ya. Ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir fili wa liwalidayya. Amin. Baru sama serentak. Ini imam baru tak ada nak tarik nafas lagi dah amin dah. Kalau kau buat imam nak kejar pula makmum, nak sama-sama dengan makmum amin. Ya, itu tak apa-apa. Tunggu dulu, tuan-tuan, tenang. Imam jadi kelang kabut dah. Terus lupa baca ayat. Baca ayat apa lupa rakaat pula imam. Ya. Ini. Imam lupa dengan makmum juga lupa. Baik. Sunat bagi makmum mengucap amin serentak dengan amin imam, jangan terdahulu dan jangan kemudian. Ini kita kata tadi ada ta'awun, ada bertoleransi dengan imam dengan makmum, kena sama. Ya. Jangan penting diri sendiri. Dia janji aku dapat amin dulu lah. Amin tak apalah. Imam lambat sangat. Dia geram sama imam baca lambat. Jadi dia pun cepat-cepat. Kalau nak bagi cepat imam lah. Ya. Baik. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila imam mengucap amin, maka sertakanlah olehmu mengucapnya. Maka bahawasanya sesiapa yang muwafaqat, yang serentak amin dengan amin para malaikat, nescaya diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Baik. Ini saya tulis Rumi, tuan-tuan, ya. Itu kena tulis Arab dia. Sunat bagi imam diam seketika selepas membaca waladdallin, ya, dan sebelum mengucap amin, sekadar bernapas. Kena bagi can imam bernapas dulu baru amin sama-sama, ya. Ni kena ingat tu, lepas ni tak mau nak bunyi macam tu, ya. Sunat bagi imam, sunat bagi imam selepas mengucap amin diam seketika sekadar masa membolehkan makmum baca Fatihah. Bila lepas je imam baca amin, diam sekejap. Sekadar kita kata imam makmum tadi habis membaca Fatihah. Ya. Ini pun satu juga, kadang-kadang makmum dia tak faham. Lepas sembahyang dia tanya imam. Imam ni lambat sangatlah sembahyang. Ya, imam lambat sembahyang. Dia nak cepat. Ya. Jadi susah juga tuan-tuan kita, kan. Sebab kata kadang-kadang imam nak baca surah pendek, kan. Dan imam nak baca qul huwallah, jadi dia berhenti panjang sikitlah. Ya. Kalau dia baca terus saja habis, makmum tak sempat nak baca Fatihah. Ya, baru ihdinas sirat dah qul huwallah dah habis dah. Kena baca imam nak baca inna qainau dah. Ya, lagi pendek, kan. Jadi imam nak berhenti panjang. Rupanya dia tak suka imam berhenti senyap lama sangat. Baik. Mengucap amin dalam solat, ya, tengok. Maka para ulama menyebut bahawa ianya ialah sunat yang dituntut, dan hal ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan amin dalam Fatihah ialah sunat saja, ya. Kecuali Ibn Hazmin.
ia berpendapat ianya yakni amin tadi ya ialah wajib atas makmum dan sunat bagi imam. Ini pendapat dia lah tuan-tuan ya. Tapi kita pakai jumhur ulama tadi, yaitu sunat saja. Jadi Ibn Hazmin ini pendapat dia. Dia kata wajib mengucap amin atas makmum dan sunat bagi imam dan mereka yang salat bersendirian itu sunat. Seperti yang tersebut dalam kitab Mahali dan Mughni Muhtaj. Ya, ini tebal macam ya. Jadi yang kita pakai ialah jumhur ulama, iaitu sunat saja membaca amin. Tapi kalau tengok dalam hadis-hadis tentang banyak ya tentang amin, semuanya hadis sahih, banyak hadis sahih. Ini hadis ni panjang tuan-tuan, kita yang sampai tengah-tengah. Ini panjang hadis dia. Jadi wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Ini hadis riwayat Abi Musa Al-Asy'ari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Abi Musa Al-Asy'ari berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka sebutlah amin ya. Maka Allah akan memakbulkan permintaan kamu. Sebab dalam Fatihah itu mengandungi doa, tuan-tuan. Ya, kita mengandungi doa. Ya. Dulu ada baca dalam doa, baca Fatihah. Baca doa, baca Fatihah. Kenapa usah baca Fatihah dalam doa gitu? Ya. Bukan baca doa semua daripada bismillahirrahmanirrahim dah. Ya, ambil daripada ihdina Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina itu ya. Ya, dia kata baca Fatihah dalam doa. Itu Fatihah itu mengandungi doa. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka sebutlah amin ya. Yujibkumullah. Nescaya Allah Taala akan makbulkan. Ya, ini hadis sahih riwayat Muslim. Bahkan disebut oleh para ulama termasuk sunat membaca amin walaupun di luar salat. Jadi ambil dalam salat tadi sunat, maka luar sembahyang pun bila membaca Fatihah sunat kita baca amin. Ya, sunat membaca amin walaupun di luar salat jika setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Ini berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga hadis sahih juga an Abi Hurairah radhiyallahu an, "Idza amana al-qari'u fa aminu fa innal malaikata tu'minu faman wafaqa ta'minuhu ta'minan lil malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Rawahu Nasa'i. Ya. Kau tak ada terjemahan ini. Satu lagi hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amana al-imam fa aminu. Ini yang imamnya tuan ya. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal iman ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa qala Ibnu Syihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya amin. Baik, kita tengok yang pertama tadi tuan-tuan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya luar pada sembahyang pun bila kita baca Fatihah kita kena disunatkan bacaan amin. Sebab dia kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu an ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza amana al-qari'u," apabila mengucap aminlah oleh orang yang baca qari, orang yang baca Quran ya, fa aminu, maka hendaklah kamu mengucap amin. Fa innal malaikata, maka semua malaikat mengucap amin. Ya, paman wafaqa ta'minu, maka siapa yang muwafaqatlah ya ta'min amin dia tadi akan amin dengan malaikat sama serentak, nescaya diampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Jadi qari ini tak semestinya ada sembahyang, luar sembahyang. Ya, yang imam tadi memang khusus Nabi sebut. Ya, jadi qari ini rujuk pada ulama ialah orang yang luar daripada sembahyang. Siapa juga yang baca Fatihah bila sampai kepada maghdubi alaihim waladdallin kena baca amin sunat sebab ia mengandungi doa. Ya, tapi apa yang saya perhatikan doa kita sayur saja. Kalau tak percaya tuan-tuan tengoklah subuh kita ngaji Quran. Ya, kita baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin subuh. Ngaji Quran subuh. Tak percaya dengarlah besok Isnin. Ini saya dah sebut ni mungkin kuat sikit. Jadi macam tak nak doa kita dimakbulkan. Ya. Sebabkan Nabi kalau berdoa tu bersungguh-sungguh dia.
Ya, supaya dimakbulkan. Kita sambil lewat aja, nak tak nak. Supaya minta duit, yang minta duit ya, duit. Cuba minta, ya saya nak duit yang ni, dah projek ni. InsyaAllah saya bagi. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, jadi kita tengok amin Allah, long line. Macam tak ada permainan. Kalau kita baca surah Khabar mungkin tak miss. Tambah-tambah yang hujung sekali. Ya, iaitu bola. Ya, ni pula bola Malaysia apa ni? Lawan apa tu? Thailand lawan dengan Indonesia ya. Kalau surah Khabar tak miss macam. Buka tu tak pernah jatuh surah Khabar. Buka. Ya. Tapi Quran pernah jatuh tuan-tuan. Waktu hebatnya baca Quran. Baca Quran pernah jatuh di masjid. Tapi saya tak nak sebutlah siapa dia. Pernah jatuh Quran. Tengah baca jatuh. Tertidur. Surah Khabar tak pernah jatuh baca. Ya. Sebelah demi lain. Ini norm kita tuan-tuan ya. Sebab nafsu ni dia tak suka benda yang baik. Tapi kalau benda yang tak baik sangat ni, yang tak ada faedah sangat, tambah pula surah Khabar banyak yang bohong. Ya. Nombor ekor itu pun betul. Kita kena jaga tuan-tuan ya. Yang ni masalah imam lah ya. Jadi bila imam tadi riwayat daripada Abu Hurairah juga dikata apabila imam ucap amin maka hendaklah kamu sekalian ucap amin, maka barang siapa yang aminnya bertepatan dengan amin para malaikat nescaya diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Dosa kecil lah tuan-tuan ya. Dosa kecil, dosa besar kita kena taubat nasuha. Ya, ini dosa kecil saja. Baik. Baik, tentu tentang amin tuan-tuan ya. Tentang amin ya. Ada 3 wajah bacaan amin. Tu. Kalau nak tahu tanya Ustaz ni nanti ya. Ada 3 wajah bacaan amin. Ya. Satunya amin panjang. 6 harakat lah. Mana arti ikutlah. Sama dengan ujung dia kalau kita baca Fatihah 6 semua daripada alhamdulillah tu 6, amin pun 6 ya. Jadi 6. Yang kedua 26. Dia 2, min dia 6. Amin, amin, amin. 6. Ya, shortcut lah pendek tuan-tuan. Kemudian yang ketiga sabdukan min. Sabdukan min. Amin. 3. Ya. Tapi kita baca ialah selalu 2 saja yang kita selalu baca tuan-tuan. Yang sabdu tu tak tahulah. Jarang kita buat. Yang kita baca selalu ialah amin, semua panjang 6 ya, hari Jumaat macam tu ya. Ada 3 bacaan amin ya. Nanti tuan-tuan boleh rujuk dengan musannif. Dia pakar kiraan. Kemudian makmum dalam baca Fatihah saja pada solat jahriyah ya. Baik, makmum dalam solat jahriyah atau solat yang sembahyang kuat macam subuh, Jumaat ya, maghrib, isyak, makmum hendaklah baca Fatihah saja pada solat tu. Tak payah baca surah. Ya, bila imam baca Fatihah dia dengar. Ya, imam baca imam baca surah, dia kena baca Fatihah. Tu. Jadi dalam sembahyang yang kuat, sembahyang yang jahat, makmum hanya membaca Fatihah saja. Ya. Adapun pada solat sirriyah, artinya solat yang perlahan, baca perlahan, Zuhur, Asar, ya, atau salat jahriyah yang tidak dapat mendengar bacaan imam. Duduk jauh, mikrofon tak ada, imam sini duduk belakang sana, orang ramai, tak dengar imam baca. Ya. Maka makmum disunatkan membaca surah juga, dia kena baca surah. Jadi sebagai Zuhur dan Asar, dia baca Fatihah, dia baca surah. Adab dan juga ataupun maknanya duduk Jumaat, solat Jumaat contohnya. Mikrofon tak dengar. Rosak, sistem letup macam mana? Di belakang, duduk sana. Belakang. Tak dengar imam baca. Jadi disunat dia baca Fatihah dan juga baca surah. Ya. Ingat tuan-tuan ya. 6. Sunat bagi imam diam seketika selepas selesai baca surah sebelum turun rukuk supaya wujud perceraian dan pemisah di antara baca surah dan takbir rukuk. Lepas baca surah berhenti sekejap. Baru takbir, baru turun rukuk.
Yang ketujuh, sunat bagi imam baca surah atau ayat-ayat panjang pada solat subuh, ya. Sederhana panjang pada solat zuhur, asar, kemudian surah-surah akhir Al-Quran pada solat maghrib, ya. Ini kata satu ulama, dia kata membaca surah yang sederhana pendek itu lebih afdal apabila ramai jamaah. Ya. Jadi tuan-tuan, dalam hadis tidak ada suruh kita baca satu surah itu khusus, tak ada. Ya, nak kata Nabi suruh kita baca surah Qul ya al-kafirun saja maghrib, tidak. Ya. Jadi kita tengok Nabi buat, Nabi campur, Nabi gilirkan. Ya. Nabi gilirkan ayat surah pendek, dan kadang-kadang Nabi baca surah panjang. Ya. Nabi tidak ada khusus surah arahkan ke sembahyang Isyak baca surah ini saja, tidak. Ya. Kalau khususkan satu surah saja, maka surah lain tak boleh nak baca situ. Jadi hadis itu. Jadi maknanya Nabi banyak, ada kalanya Nabi ulang satu surah itu dua rakaat. Kalau uji mujahidin tak ada kelas lah, dia kata macam tu kan. Kapek dah cantik, tiba-tiba baca Qul ya al-kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua pun Qul ya al-kafirun. Tak ada kelas lah kita katakan. Macam tu. Tapi Nabi SAW pernah buat surah Zalzalah 2 rakaat. Rakaat pertama surah Zalzalah, rakaat kedua pun Zalzalah juga. Izazul kan. Rakaat yang pertama sama. Ya, kita tak buat di sini. Kalau buat sini komplain dah datang kan. Sebab jemaah kita suka komplain. Komplain tak kena bayar. Dia modal idea je. Bukan kita kata nak ambil pengajaran kan. Patutnya ambil pengajaran. Apa yang membuat silap tu, tegur. Silap tu ambil pengajaran kepada kita. Ya, komplain saja. Dia komplain silap sejawat. Baik, tu ni habis tuan-tuan ya. Itu kita sambung pada bulan depan lah tuan-tuan. Inilah di antara ya yang dapat saya sampaikan pada tuan-tuan pada pagi ini. Satu maknanya adab kita sebelum menunaikan solat. Yang kedua, adab dalam kita melaksanakan bacaan di dalam solat kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sedikit sebanyak yang dapat saya sampaikan pada pagi ini dapat kita ambil pengajaran dan dapat kita laksanakan dalam kita melaksanakan solat berjemaah ini. Mudah-mudahan solat berjamaah kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, insyaallah. Jadi yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri, yang lebih itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu mustaghfirin wa yanjatut taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.